Untuk soalan pembentangan kumpulan, setiap kumpulan mestilah terdiri daripada 3 orang pelajar. Pembentangan perlu dibuat secara berkumpulan selama 30 minit menggunakan video YouTube dengan menganalisis mengenai isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Kamu boleh menggunakan mana-mana aplikasi untuk membuat rakaman video, kemudian muat naik di YouTube, setting unpublish lah ya, kemudian hantar pautannya kepada pensyarah, kepada saya lah ya. Pembentangan perlulah berdasarkan 5 soalan berikut ya. Boleh pilih. Soalan pertama, bincangkan secara terperinci mengenai sebab-sebab berlakunya kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009. Soalan yang kedua, bincangkan secara terperinci mengenai kesan-kesan kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009 terhadap pembangunan negara Malaysia. Yang ketiga, bincangkan secara terperinci mengenai kemunculan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Soalan yang keempat, bincangkan secara terperinci mengenai perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif yang mempengaruhi kedudukan ekonomi negara Malaysia. Soalan yang kelima, bincangkan secara terperinci implikasi ekonomi terhadap pendapatan negara dan pendidikan di Malaysia. Sila pastikan setiap jawapan anda dikaitkan dengan big idea berikut Big idea ini Malaysia kemakmuran dimati bersama. Big idea ini dikongsi bersama dengan kursus yang juga kamu ambil PPSJ 1132 Kemahiran Pemikiran Sejarah dan kursus PSRE 1122 Sukan dan Literasi. Soalan EQ berkaitan dengan tugasan kumpulan ini ialah bagaimanakah perkembangan ekonomi Malaysia memberi implikasi kepada kemakmuran negara. Untuk soalan taksiran berterusan yang kedua, iaitu soalan ujian, ini adalah tugasan individu yang merangkumi 40 markah. Soalan ujian ini berbentuk soalan struktur pendek sebanyak 4 soalan bagi ujian 1 dan 4 soalan bagi ujian 2. Kertas soalan akan dikepilkan atau diberikan. Nanti pensyarah akan berilah saya akan beri. Jadi ujian 1 mengandungi 4 soalan struktur pendek dan ujian 2 4 soalan struktur pendek. Tugasan yang ketiga adalah tugasan penulisan yang perlu dilaksanakan secara individu, dan penulisan esei tersebut tidak boleh melebihi 1000 patah kataan. Soalannya berbunyi, hak halal yang diusahakan oleh kerajaan Malaysia merupakan usaha yang digambling bersama antara agensi kerajaan dan swasta. Kerajaan Malaysia telah bersungguh-sungguh menyediakan platform yang komprehensif dengan pelibatan lebih daripada 10 agensi kerajaan seperti Kementerian Perdagangan dan Antarabangsa MITI, Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM, SIRIM, MPC termasuk pihak universiti. Usaha yang dilakukan ini akan berupaya menjadikan Malaysia sebagai hub halal yang utama sebagai pusat perdagangan industri halal global untuk memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. Jadi berdasarkan kenyataan tadi, membuktikan bagaimana kemakmuran bersama boleh dicapai melalui pelaksanaan Malaysia sebagai hub halal antarabangsa. Tugasan ini juga berkongsi big idea Malaysia kemakmuran dinikmati bersama dengan kursus PPSJ 1132 dan juga PSRE 1122 yang kamu ambil pada semester ini. Soalan EQ-nya, mengapakah hak halal penting bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang makmur? Jadi untuk laksanakan tugasan ini, berikut adalah panduan pelaksanaan kerja khusus atau pelaksanaan taksiran berterusan ini. Yang pertamanya, tugasan ujian 1, ujian 2 dan penulisan adalah dilaksanakan secara individu, manakala pembentangan adalah secara berkumpulan. Setiap pembentangan perlu dijalankan dengan idea sendiri
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi diwajibkan. Kamu gunalah mana-mana aplikasi persembahan dan juga aplikasi video yang kamu mahir ataupun yang telah kamu pelajari. Pembentangan dilaksanakan dalam masa 30 minit sahaja untuk satu kerja kumpulan tu maksudnya kalau satu kumpulan 3 orang, peruntukkanlah secara puratannya seorang 10 minit. Panjang penulisan tidak melebihi 1000 patah perkataan, manakala ulasan kritis pula tidak melebihi 600 perkataan, tidak termasuk senarai rujukan dan lampiran. Jadi betul-betul main penulisan kamu itu adalah 1000 patah perkataan dan 600 lagi perkataan adalah ulasan-ulasan kamu terhadap penulisan kamu, tapi tidak termasuk senarai rujukan apa-apa saja yang kamu tambah dalam package esei kamu itu Penulisan dan ujian harus ditaik menggunakan font Arial bersaiz 11, langkau 1.5 dan marginnya 2.5 cm ukur sekeliling Jadi boleh set di Word kamu tu. Kulit hadapan kerja khusus pula hendaklah mengandungi butiran berikut pada nama, angka giliran, kumpulan atau unit, tajuk penulisan, nama pensyarah. Sebenarnya pelajar-pelajar juga diingatkan bahawa tugasan ini dinilai dari aspek penulisan seperti yang dinyatakan dalam rubrik taksiran. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Plagiat ini kamu copy paste lah daripada mana-mana sumber. Kamu perlulah untuk elak masalah dianggap tulisan kamu ini plagiat elaklah daripada copy paste atau salin terus. Kamu dinasihatkan memberi kredit kepada penulis asal dan juga membuat parafrasa, buat ayat semula idea penulis asal serta memberi kredit kepadanya. Contoh, kita letak Ahmad 2009 macam tu dalam kurungan ataupun lihatlah panduan PA bagaimana anda menulis buat penulisan ilmiah ini. Seterusnya, tugasan perlu disiapkan dalam tempoh seperti yang ditetapkan. Boleh rujuk di awal perbincangan saya tadi, di awal taklimat saya tadi. Penulisan membawa markah 100% dengan wajaran 30%, manakala ujian 1 dan 2 membawa markah 100% dengan wajaran 40%, serta pembentangan membawa markah 100% dengan kewajaran 30%. Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut jika kamu hendak mendapatkan markah yang baik. Pertama, pastikan liputan isi kandungan menyeluruh dan konsisten serta terperinci. Yang kedua, bukti-bukti, bahan-bahan dan quotation yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. Ketiga, keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. Format dan organisasi kertas cadangan perlu jelas dan koheren. Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal. Persembahan yang menarik dan inovatif. Seterusnya, menunjukkan kolaborasi dan komitmen yang amat tinggi. Jadi, akhirnya tugas saya ini akan dinilai berdasarkan rubrik taksiran yang disediakan. Okey, itu sahaja taklimat taksiran keterusan untuk khusus GISC, isu-isu dan cabaran masa depan ini. Sebarang persoalan boleh dikemukakan kepada saya sama ada di dalam kelas selepas taklimat ini di dalam kelas melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.